Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Jamaluddin dari SMK Seri Bera, Bandar Bera, Pahang, Darul Ma'mun. Pada hari ini saya ingin kongsikan inovasi saya yang dinamakan Kad Bijak Al-Adad wal Ma'dud. Terdahulunya saya terangkan dahulu sinopsis dan latar belakang penghasilan inovasi ini. Sebagai seorang guru bahasa Arab tingkatan 4 dan 5, ketika mengajar tajuk Al-Adad wal Ma'dud, saya mendapati pelajar-pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami tajuk ini. Hal ini demikian kerana tajuk Al-Adad wal Ma'dud ini agak terperinci setiap subtopiknya. Saya bagi contoh apabila kita belajar tajuk bilangan dan benda yang dibilang ataupun penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu. Contohnya perkataan masjid. Kita akan kira sebagai sebuah masjid, dua buah masjid, tiga buah masjid dan seterusnya. Dalam bahasa Inggeris pula, kita menggunakan S bagi menterjemahkan perkataan yang berbentuk plural. Keadaan ini agak berbeza dengan bahasa Arab kerana kaedah untuk tajuk bilangan dan benda yang dibilang ini agak terperinci. Contohnya untuk 1 dan 2, kaedahnya berbeza. Untuk bilangan 3 hingga 10 kaedahnya berbeza. 11, 12 dan begitulah seterusnya. Jadi saya mendapati apabila saya mengajar tajuk ini kepada para pelajar, mereka agak sukar untuk memahami kerana tajuk ini agak terperinci. Jadi di sinilah terhasilnya idea untuk mencipta satu kaedah bagi memudahkan pelajar memahami, seterusnya menggunakan dan mengaplikasikan kaedah Al-Adad wal Ma'dud dalam pelajaran bahasa Arab. Dalam Kad Bijak Al-Adad wal Ma'dud ini, saya telah meletakkan setiap subtopik dalam bentuk jadual yang berwarna-warni. Ini bagi memudahkan pelajar untuk memahami dan seterusnya menghafal kaedah-kaedah ini. Objektif inovasi ini bertepatan dengan DSKP KSSM Bahasa Arab tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu 3.312 yang berkaitan dengan tajuk Al-Adad wal Ma'dud. Secara umumnya, objektif yang pertama ialah untuk pelajar memahami penggunaan Al-Adad dan Al-Ma'dud. Yang kedua, pelajar dapat menghafal penggunaan Al-Adad dan Al-Ma'dud. Dan objektif yang ketiga, pelajar dapat menggunakan Al-Adad dan Al-Ma'dud dengan betul dalam pertuturan dan penulisan, serta objektif yang keempat dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kerana jadual ini dilakukan ataupun dicipta dengan warna-warni yang akan memberikan keseronokan kepada pelajar untuk mempelajarinya. Seterusnya, kumpulan sasaran untuk inovasi ini ialah untuk pelajar bahasa Arab KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Namun, ia juga boleh digunakan oleh pelajar-pelajar bahasa Arab untuk aliran KBD serta pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab secara umum kerana tajuk Al-Adad wal Ma'dud ini adalah satu tajuk yang penting untuk dipelajari bagi sesiapa yang ingin mahir dalam bahasa Arab. Seterusnya kita lihat pula apakah masalah dan isu yang dapat ditangani oleh inovasi ini. Pertama, inovasi ini membantu pelajar untuk memahami setiap subtopik dalam tajuk Al-Adad wal Ma'dud. Kedua, pelajar dapat mengaplikasi kaedah dalam menulis dan bertutur. Serta yang ketiga, pelajar dapat menghafal kaedah ini dengan lebih mudah. Bagi menghasilkan inovasi ini, saya menggunakan bahan-bahan seperti berikut. Pertama, menggunakan perisian Microsoft PowerPoint, kertas, mesin pencetak, mesin laminate dan juga laminate film. Proses penghasilan inovasi ini bermula dengan pertama, mendraft jadual yang mengandungi setiap subtopik bagi tajuk Al-Adad wal Ma'dud. Yang kedua, saya menghasilkan jadual tersebut menggunakan perisian PowerPoint. Dan yang ketiga, mencetak jadual dan seterusnya melaminate supaya lebih tahan lama dan tahan lasak untuk digunakan. Dan seterusnya menghasilkan bahan sokongan. Bahan sokongan yang disediakan dalam Kad Bijak Al-Adad wal Ma'dud ini ialah video penerangan berkaitan setiap subtopik, kemudian
disediakan juga soalan-soalan pengukuhan dan pengayaan, serta saya telah membuat video yang boleh diakses dengan menggunakan teknologi AR ataupun augmented reality. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat bagaimanakah inovasi ini digunakan di dalam kelas. Kad ini memaparkan ringkasan kaedah penggunaan al-adad dan juga al-ma'dud. Baiklah, kita tengok di bahagian atas. Di bahagian atas ini ialah ringkasan kaedah al-adad ataupun nombor bagi setiap kumpulan nombor. Contohnya dinyatakan di sini, kaedah menulis nombor 3 hingga 10. Adakah sama dari segi muzakkar dan muannasnya dengan al-ma'dud? Dan bagaimana dari segi i'rabnya? Sementara di bahagian bawah pula ialah penerangan tentang penggunaan al-ma'dud. Adakah kita nak menggunakan perkataan itu dalam bentuk mufrad ataupun bentuk jamak, dan dinyatakan juga bagaimana kita nak i'rabkan al-ma'dud bagi setiap kumpulan nombor. Dan di bahagian bawah ini pula ialah QR code bagi mengakses bahan-bahan sokongan bagi kad ini. Baiklah, ini ialah bahan sokongan untuk inovasi ini. Bahan sokongan ini boleh diakses apabila pelajar scan QR code yang terdapat di penjuru bawah kad bijak al-adad wal ma'dud ini. QR code ini akan membawa kepada satu pautan yang mengandungi perkara-perkara yang pertama, video penerangan bagi setiap subtopik dalam tajuk al-adad wal ma'dud. Yang kedua, pautan untuk memuat turun kad al-adad wal ma'dud ini dalam bentuk soft copy. Yang ketiga, link untuk memuat naik aplikasi Halo AR bagi menggunakan AR iaitu augmented reality yang disediakan. Seterusnya, akses ataupun link untuk latihan pengukuhan dan pengayaan bagi bab al-adad wal ma'dud. Semua bahan sokongan yang disediakan ini boleh digunakan oleh para pelajar sebagai pembelajaran kendiri. Seterusnya, keberkesanan inovasi. Inovasi ini telah saya uji terhadap pelajar-pelajar saya di SMK Seribera dan dapatannya alhamdulillah pelajar-pelajar telah menunjukkan peningkatan dalam memahami tajuk-tajuk dalam al-adad wal ma'dud ini. Apakah potensi untuk bahan inovasi ini? Pertama, bahan inovasi ini merentas zaman. Hal ini demikian kerana tajuk al-adad wal ma'dud adalah tajuk yang akan dipelajari sepanjang masa bagi pelajar yang mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, ia merentas medium kerana saya menyediakan bahan ini dalam bentuk maujud dan juga disediakan bahan dalam bentuk soft copy yang boleh dimuat naik oleh para pelajar. Yang ketiga, bahan ini merentas golongan kerana boleh digunakan oleh pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Arab di peringkat menengah maupun pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Arab di peringkat yang lebih tinggi. Sebagai penutupnya, setiap intervensi yang bermula tidak pernah berakhir kerana sentiasa ada ruang untuk kita memberi penambahbaikan bagi inovasi tersebut. Untuk itu, saya mengharapkan bahan ini akan dimanfaatkan oleh ramai pelajar, khususnya pelajar yang mempelajari bahasa Arab, dan saya berharap untuk terus memberi penambahbaikan terhadap bahan inovasi ini. Untuk akhirnya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada BPG, Kementerian Pendidikan, kepada para pentadbir, pengetua saya, Encik Zakwan bin Mak Desa, pengetua SMK Seribera, para pentadbir, rakan-rakan guru, pelajar-pelajar, dan tidak lupa buat keluarga yang sentiasa mendoakan dan menyokong saya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.